Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak cikgu di kelas 6 Marikh. Alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa untuk kali pertama di sesi tahun 2021. Sebelum-sebelum ni tahun sudah kamu bersama dengan cikgu untuk mata pelajaran matematik. Kali ini masih lagi bersama dengan cikgu untuk mata pelajaran matematik, tetapi untuk tahun ini juga cikgu akan mengajar kamu untuk mata pelajaran sejarah. Okey, sebelum kita memulakan sesi kelas ataupun sesi bersemuka pada pagi ini, kali pertama kita berjumpa walaupun tidak secara alam nyata, kita bersama di alam maya. Mungkin ada satu dua perkara yang tak berapa nak jelas nanti ataupun ada sedikit gangguan bila mana kita belajar tidak secara bersemuka, tapi sedaya mungkin cikgu cuba memberi yang terbaik untuk kamu semua dan moga-moganya segalanya berjalan dengan lancar. Jadi sebelum kita memulakan sesi kita pada hari ini, apa kata kita sama-sama, terutamanya lah kamu lah, kita menyanyikan ataupun melagukan doa penerang hati. Okey, sebagaimana yang cikgu katakan tadi, kamu akan bersama dengan saya dalam mata pelajaran sejarah. Okey, tahun sudah saya difahamkan oleh cikgu kamu untuk dua topik yang akhir, dua unit yang akhir tu kamu sekadar belajar di alam maya. Untuk 6 minggu yang pertama ini, kamu masih lagi akan cikgu ajar di bawah topik tahun 5 sebagai ulang kaji. Memang itu arahan dan pilihan yang telah kita buat. Untuk 6 minggu yang pertama ini, kita akan membuat ulang kaji bagi topik-topik yang tak berapa nak diperjelaskan atau tak berapa dipelajari pada tahun lalu. Jadi untuk mata pelajaran sejarah ini, topik akhir unit saya difahamkan unit 11 dan 12 yang tak berapa, maknanya kita masa diminta untuk ber-PKP B kalau tak silap saya. Jadi cikgu sentuh sedikit topik 11 dan kalau lebih pun moga-moga ia memberi lebih pencerahan kepada kamu. Okey, kamu dah mendengar lagu Bahasa Jiwa Bangsa dan lagu tersebut sengaja cikgu pasang, cikgu beri kamu dengar sebagai satu perangsang atau sebagai sesuatu yang mengingatkan kamu atau sesuatu yang membawa kamu kepada topik yang akan cikgu ajar pada hari ini, iaitu bahasa kebangsaan kita. Okey, bahasa kebangsaan unit 11 macam yang cikgu katakan tadi. Di dalam unit 11 ini, subtopik yang berada di bawah tajuk bahasa kebangsaan ini adalah yang pertama, sejarah perkembangan bahasa kebangsaan. Yang kedua, peranan bahasa kebangsaan. Ketiga, bahasa kebanggaanku. Keempat, bahasa kebangsaan di negara kita. Kelima, dasar negara memartabatkan bahasa kebangsaan, dan seterusnya bahasa jiwa bangsa.
Okey, dalam memperkatakan sebagai bahasa kebangsaan ini, di bawah subtopik sejarah perkembangan bahasa kebangsaan, semenjak dahulu lagi bahasa kebangsaan ataupun bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan negara kita. Pada masa maknanya bahasa Melayu ni tak pernah terberhenti ataupun berhenti, dan maknanya dia terus berkembang. Daripada zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi, bahasa Melayu ini telah dipilih sebagai bahasa lingua franca. Maksud lingua franca ini adalah bahasa perantaraan, maknanya bahasa perhubungan, bahasa komunikasi yang digunakan oleh sesuatu ataupun oleh sesuatu kelompok. Contohnya kalau macam zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi, bahasa Melayu dipilih sebagai lingua franca, bermakna sesiapa pun yang datang untuk berurus niaga di negeri Melaka pada ketika itu menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa perantaraan, bermakna sama ada datang daripada China ke daripada India, sama ada daripada Arab, dan juga daripada Eropah, contohnya British ke Portugis ke Belanda ke, menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa lingua franca atau bahasa perantaraan. Selain pada itu, maknanya yang sebagaimana saya ulas tadi, digunakan secara meluas, sama ada ketika menjalankan urusan perdagangan, bahasa Melayu juga diguna pakai ataupun dituturkan secara meluas dalam urusan-urusan pentadbiran. Maknanya ia diperluaskan lagi semasa kedatangan British. Pada ketika itu, sekiranya ada pegawai-pegawai British yang ingin datang ataupun yang ingin bekerja di pejabat-pejabat kerajaan, maknanya kerajaan British pada ketika itu, mereka perlu mempelajari bahasa Melayu ataupun menguasai bahasa Melayu sepenuhnya. Dan pada ketika itu juga telah wujud peperiksaan ataupun ujian-ujian yang yang perlu diambil oleh pegawai-pegawai British itu untuk membolehkan mereka bekerja di pejabat-pejabat kerajaan. Bahasa Melayu juga menjadi bahasa perantaraan ataupun bahasa pentadbiran, juga diguna pakai untuk kesusastraan dan juga bahasa ilmu. Bermakna bahasa Melayu digunakan secara meluas pada ketika itu, iaitu pada zaman British di Tanah Melayu. Oleh itu, pada masa itu kerajaan ataupun pejabat-pejabat kerajaan, sebagaimana yang cikgu katakan tadi, pegawai-pegawai yang berkhidmat di pejabat-pejabat kerajaan begitu fasih penggunaan bahasa Melayu, bermakna komunikasi berjalan dengan begitu teratur, dengan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa perantaraan ataupun bahasa pentadbiran. Sebagaimana yang cikgu nyatakan tadi, bahasa Melayu digunakan bersama bahasa Inggeris dalam pentadbiran dan juga pendidikan. Selain pada itu, wartawan, sastrawan, budayawan, guru dan nasionalis berjuang memartabatkan bahasa Melayu. Bermakna masing-masing memainkan peranan penting dalam memartabatkan bahasa Melayu. Usaha mengembangkan penggunaan bahasa Melayu, maknanya terdapat beberapa cara dalam mengembangkan ataupun memartabatkan bahasa Melayu, antaranya penggunaan tulisan Jawi. Yang kedua, menubuhkan pejabat karang-mengarang. Seterusnya menubuhkan Angkatan Sastrawan 50. Kalau biasa dulu masa zaman cikgu belajar dulu, asas 50 tu dulu, maknanya Angkatan Sastrawan 50. Okey. Bahasa Melayu juga ataupun peranan dulu kita mengaitkan bahasa Melayu dengan tulisan Jawi. Bahasa Melayu ataupun tulisan Jawi digunakan dan diperkenalkan untuk menyebarkan dakwah Islam, mana pada asalnya masa zaman dari Kesultanan Melayu Melaka lagi, tulisan Jawi diguna pakai untuk sebagai tulisan dalam mengembangkan bahasa Melayu. Yang kedua, menggunakan tulisan Jawi untuk menyebarkan ilmu, maknanya buku-buku ditulis dalam bahasa ditulis dengan tulisan Jawi.
Seterusnya antara penulisan kreatif menggunakan tulisan Jawi adalah Hikayat Faridah Hanum karya Syed Syekh Al-Hadi. Okey, kita mulakan cikgu perjelaskan peranan akhbar pada ketika itu. Peranan akhbar pada ketika itu adalah bertujuan salah satunya adalah membangkitkan kesedaran orang Melayu untuk memajukan diri dalam bidang ekonomi, pendidikan, gerakan nasionalisme. Antara perkara-perkara yang disarankan adalah meningkatkan sukatan pelajaran di sekolah, meminta bahasa Inggeris diajar di sekolah Melayu, seterusnya menggalakkan pendidikan bagi kaum wanita. Bermakna pada zaman itu wartawan-wartawan menulis antara topik-topik yang ditulis di dalam akhbar adalah yang cikgu katakan yang ada tertera di slide cikgu ini adalah meningkatkan sukatan pelajaran di sekolah, meminta bahasa Inggeris diajar sekolah Melayu dan juga menggalakkan pendidikan bagi kaum wanita. Okey. Selain pada itu, penubuhan pejabat Karangkraf juga menjadi ataupun antara yang dijadikan ataupun antara perkara yang dibuat untuk memartabatkan bahasa Melayu. Karam Mengarang ini, penubuhan pejabat Karam Mengarang ini ditubuhkan di Maktab Keguruan Sultan Idris di Tanjung Malim, sekarang ni UPSI, Universiti Pendidikan Sultan Idris. Ia diterajui oleh Zainal Abidin bin Ahmad. Kalau siapa biasa dengar nama ni Zainal Abidin bin Ahmad ni orang jarang nak ingat, tetapi kalau Zakbar tu insya-Allah orang memang cukup terkenal ataupun memang begitu sinonim dengan perkembangan bahasa Melayu. Yang ketiga, tujuannya adalah untuk menerbitkan buku terjemahan daripada bahasa Inggeris ke dalam bahasa Melayu bagi kegunaan di sekolah. Pada zaman itu, pada ketika itu, buku-buku bahasa Inggeris dibawa oleh British dan penubuhan pejabat Karam Mengarang ini antara fungsinya adalah membuat terjemahan bagi buku-buku yang daripada bahasa Inggeris ke bahasa Melayu. Okey. Seterusnya penubuhan Angkatan Sastrawan 50 atau Asas 50 juga bertujuan ataupun memain peranan penting dalam memartabatkan bahasa Melayu. Ia ditubuhkan di Singapura pada tahun 1950. Kemudian tujuan penubuhannya adalah untuk mengembangkan bahasa dan kesusastraan Melayu. Asas 50 juga mencadangkan penubuhan balai pustaka. Ketika itu dipanggil balai pustaka. Sebenarnya sampai sekarang penubuhan ataupun badan itu masih lagi kita guna pakai, iaitu Dewan Bahasa dan Pustaka. Okey. Bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar di sekolah-sekolah Melayu juga pada ketika itu daripada dahulu sampailah sekarang. Sebagaimana yang cikgu nyatakan tadi, Dewan Bahasa Pustaka atau pada zaman penubuhan awalnya dipanggil Balai Pustaka, ditubuhkan ataupun dicadangkan penubuhannya oleh Angkatan Asas 50 tadi pada tahun 1956. Tujuan penubuhan DBP ini adalah untuk mengembangkan bahasa dan sastra Melayu. Selain pada itu, bertujuan mencipta istilah bahasa Melayu dalam pelbagai bidang ilmu. Sehingga sekarang DBP berperanan mengembangkan ataupun mencipta istilah. Masih kalau kita tengok pun banyak bahasa-bahasa Inggeris yang dimelayukan oleh DBP. Antaranya sekarang ni dah ada perkataan lepak, semua-semua tu. Itu adalah antara bahasa-bahasa Selangor yang dimelayukan. Selain pada tu bahasa banyak perkataan bahasa Inggeris yang dijadikan bahasa Melayu, contohnya perkataan kognitif, jadi positif, negatif. Itu asalnya adalah bahasa Inggeris yang telah dimelayukan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Okey. Cikgu ingat cukup setakat itu sahaja dahulu slide cikgu, penerangan cikgu di bawah tajuk bahasa kebangsaan. InsyaAllah pada minggu akan datang ataupun minggu-minggu yang lain, cikgu akan sambung sedikit lagi di bawah unit 11. Sebelum kita berpisah pada pagi ini, ini kata-kata hikmah yang cikgu petik daripada
Sebenarnya cikgu memang gemar mengimpun kata-kata hikmah untuk dikongsikan bersama dengan anak-anak murid cikgu. Jadi ini untuk yang pertama, gagal merancang, anda merancang untuk gagal. Maksud kata-kata hikmah ini adalah dalam apa jua perkara sekalipun kita perlu ada perancangan supaya maknanya kita perlu langkah demi langkah, ataupun kalau dalam bahasa Inggeris step by step, kita rancang kita punya kita punya sasaran, matlamat, objektif, supaya apa yang kita rancang itu atau apa yang ingin kita lakukan itu mampu kita capai atau mampu kita jayakan. Maknanya kalau kamu tak merancang daripada sekarang apa hala tuju kamu, apa tujuan kamu belajar semua-semua tu, maka tak pula cikgu mendoakan kamu akan gagal, tetapi laluan untuk mencapai satu kejayaan itu sedikit sukar. Jadi sebelum kita berpisah pagi ini, selepas ni cikgu akan bagi link untuk kamu buat jawab soalan dalam Google Form. Itu yang soalan-soalan daripada Google Form tu bukan cikgu buat. Cikgu minta izin daripada kawan-kawan guru cikgu untuk guna latihan tersebut. Jadi jawab, kemudian respon ataupun minta kerjasama kamu untuk menyatakan kamu dah siap ke latihan tersebut, sehingga cikgu bagi tempoh sehingga ke pukul 7 malam, ataupun paling-paling pun sampai pukul 8 tu cikgu masih lagi terima untuk cikgu buat laporan. Kali ini, tahun ini dipanjangkan bukan setakat pukul 5 tapi dipanjangkan sehingga ke pukul 8 malam. Jadi cikgu mohon kerjasama kamu, dah jawab soalan di link yang cikgu beri, nyatakan macam biasa, respon, nyatakan kamu dah selesai secara personal kepada cikgu. Okey, untuk hari ini kali pertama cikgu cuba benda ni, kita berinteraksi secara alam maya. InsyaAllah cikgu akan perbaiki dari semasa ke semasa penyampaian cikgu. Akhir sekali untuk hari ini cikgu halalkan ilmu cikgu, dan cikgu juga mohon kamu halalkan sebuah kekurangan yang cikgu ada pada kali ini. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.